Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada semua sahabat-sahabat, semoga terus mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so hari ni bersama saya Cikgu Nik. Okey, hari ni saya akan tunjukkan demo tentang aloe vera gel. Okey, tentang aloe vera gel. Okey. Sebab dalam hidup kita ni dua benda yang kita tak boleh nak garanti, tak boleh nak jamin, iaitu yang pertama mati, alright. Yang kedua adalah tua. So dua benda ni kita tak boleh nak jamin lah. Cuma kita boleh orang kata menjaga, menjaga orang kata ataupun melambatkan lah, kan. Okey. So tanpa melengahkan masa, kita terus buat demo lah. Nak ceritakan tentang kebaikan aloe vera gel ni. Okey, dia memang banyak benefit dia, kebaikan dia. Cuma ini kita nak share salah satu kebaikan dia yang ada pada aloe vera gel. Alright. Okey, so saya tunjuk demo. Okey, yang ini yang pertama. Okey, kita isikan air separuh. Alright. Yang ni pun kita isikan air separuh. Okey. Dan yang ketiga ni kita isikan dia dengan aloe vera. Kita kena goncang sebab dia aloe vera ni kalau kita ramai macam ni kan, dia berbuih macam sabun. Saponing saponing. Dia ada certified nama saponing. Alright, masukkan aloe vera gel macam ni. Okey, so kenapa kita ambil Maggi ni? Maggi ni dia sifat dia menyerap kan, menyerap absorption semacam kulit usus kita. Apabila kita makan, segala benda yang kita makan, kita minum, kita punya usus akan absorb. Sebab tu kita minum air kopi tak keluar hitam, kencing. Kita minum air sirap tak keluar merah kan, sebab semuanya diabsorb. Maknanya organ yang pertama yang absorb adalah usus kita lah. Right? Okey, so saya tunjuk kat sini. Okey, contohnya ini kita gunakan iodine. Iodine ini orang kata sebagai simulasi lah. Okey, benda-benda yang kita makan seharian tu lah. Kita makan apa, pewarna yang dibenarkan, perisa yang dibenarkan, semua yang dibenarkan tau. Tapi lama-lama kita makan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita makan. Nampak badan kita yang daripada baby tadi jernih, putih, bersih, suci kan. Makin lama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita makan, lama-lama badan kita semakin kotor. Saya nak bagi benda yang paling simple sekali tuan-puan boleh faham. Longkang, tahu longkang? Longkang lurus tau. Longkang yang lurus, hari-hari air lalu pun boleh berlumut tau. Apatah lagi usus kita ni bukan lurus macam longkang tau, berbelit-belit. 6 kali tinggi kita, bayangkanlah semua usus tu 6 kali tinggi kita duduk dalam perut, berbelit-belit. Boleh imagine tak macam mana dia punya kekotoran di dalam tu kan. Sedangkan longkang yang dulu hanya lalu air je pun berlumut. Ini kan terusut yang makan kan kailan, ikan masin, tom yam, sup perut dan sebagainya. Alright. Guys, tengok ini usus kita. So kita tengok kat sini. Kita makan kita makan, lama-lama kita makan, jadi usus kita nampak semakin kotor. Nampak Okey. So kalau kita just minum air je. Tengok, kalau kita minum air je, nampak dia dengan air jadi tak dapat membersihkan usus kita. Seperti kita basuh baju lah dekat washing machine kan. Kita taruh baju, letak baju, lepas tu kita just isi air, kita tak taruh sabun. So baju kita tak akan bersih kan. So sama juga kalau kita letak sabun tapi kita tak letak air kan, tak boleh juga. So kedua-dua tu memain peranan yang penting lah, air dan sabun tu. Okey, so sama juga dengan konsum aloe vera ni. Kita tak boleh just minum aloe vera je. So kita kena minum aloe vera gel bersama dengan air mineral lah, air masak banyak-banyak. Sebab baru boleh full bersih kita punya badan tu. Alright. So, nampak? Dengan air tak boleh. So, salah satu herba yang Allah ciptakan, herba yang Allah ciptakan atas muka bumi ni adalah aloe vera. Atau bahasa kampungnya lidah buaya. Okey, kita tengok apakah yang aloe vera ni dapat lakukan. Kita tengok. Okey, apabila 1 hari kita minum aloe vera, 2 hari kita minum aloe vera, 3 hari kita minum,
4 hari kita minum, 5 hari, nampak usus kita dah semakin bersih. Minum selalu. Kenapa kena minum selalu aloe vera? Kadang-kadang orang tanya, sampai bila nak minum aloe vera? Berapa botol nak minum aloe vera? Aloe vera ni kena minum selalu lah. Sebab apa? Sebab kita makan hari-hari. Melainkan kalau kita makan hari ni je, besok tak makan, minum hari ni je lah aloe vera. Tapi kalau tuan-puan makan everyday, kena minum aloe vera gel ni everyday. Tengok, usus kita semakin bersih, nampak? Bersih. Jadi yang pertama, fungsi aloe vera yang pertama, dia membersihkan kita punya usus kita. Toksik-toksik yang terkandung tu, dia membuatkan usus kita menjadi bersih. Yang kedua, kalau kita tengok alright, ini usus saya minum aloe vera, kan? Tuan-puan tak minum aloe vera, saya minum aloe vera. Lepas tu kita pergi kenduri. Kita pergi kenduri sama-sama, kan? Pergi Pak Bewah panggil. Pergi kenduri, minum kopi. Alright. Tengok, tuan minum kopi satu cawan. Nampak? Satu cawan, 2 cawan, 3 cawan. Nampak? Dah kotor dah usus. Tapi sebab saya amankan meminum aloe vera gel. Sama-sama juga kita minum kopi 3 gelas. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Nampak tak beza dia? Kan? Orang yang minum aloe vera, fungsinya yang kedua, dia melindungi kita punya usus tu. Dia lindung kita punya usus. Maksudnya once kita makan, dia protect usus kita. Maksudnya toksik tu susah nak lekat. Berbanding dengan orang yang tak minum aloe vera gel. Orang yang tak minum aloe vera gel, dia makan je, terus toksik tu akan terus lekat dekat dia punya usus dia. Berbanding orang yang minum aloe vera. Nampak? Minum, nampak? Makin kotor. Tapi saya dah amal aloe vera ni. Saya pun pergi sama minum. Nampak? Kita lama-lama dia akan kotor juga, tapi take time lah. Berbanding dengan orang yang tak minum aloe vera gel, kan? So apa yang kena buat? Orang yang tak minum aloe vera tadi pun kena minum juga aloe vera. Dia pun kena minum aloe vera, kena bersihkan juga usus dia, kan? Supaya benda-benda yang dia badan dia tu jadi makin, orang kata, makin bersih, supaya segala nutrien yang dia makan tu dia dapat lah. Sebab itu kadang-kadang kita kata, apa salah aku beli makan collagen sekotak dah tegang, aku makan dah 3 kotak, dah 3 kotak collagen habis tak tegang-tegang juga. So bukan masalah produk-produk tu, sama je. Yang membeza adalah kondisi usus kita, keadaan usus kita tu yang membezakan. Alright. So tengok macam tu. Lepas tu boleh faham yang pertama tadi, dapat membersihkan usus kita, neutraliskan asid dalam badan. Yang kedua, dia melindungi usus kita supaya apa benda yang kita makan, apa benda yang kita minum tu, dia susah nak lekat. Itu 2 fungsi dia yang pertama. Alright, yang ketiganya, kalau kita tengok dekat sini, ini saya nak tunjukkan demo tenaga yang ada pada lidah buaya. So kita kan disarankan minum air masak banyak-banyak, kan? Kalau kita tengok, kalau kita minum air masak, nampak tak berapa nak nyala mentor tu. Maknanya tak ada energi lah. Tak ada energi. Tapi kita tengok kandungan yang ada dalam aloe vera. Nampak energi yang ada dalam aloe vera tu. So maksudnya sekarang ni, biasa kalau makcik pergi noreh getah, kan? Makcik pergi noreh getah, biasa makcik noreh 10 pokok, tahu? 10 pokok makcik bawa air masak, 10 pokok je noreh. Tapi biasa kalau makcik minum aloe vera, kan, makcik dapat noreh banyak pokok. Sekali dengan kebun-kebun getah orang, makcik noreh sekali, tahu? Kan? Terlebih tenaga, nampak? Bila kita lebih tenaga, bukan sekadar pokok getah kita, dengan pokok-pokok getah jiran sekali kita toreh. Kan? Gitu. Alright. So jadi 3 fungsi yang saya dah share tentang khasiat aloe vera. Jadi banyak lagi tau. Itu antara yang saya boleh tunjuk lah. Saya ulang, yang pertama boleh bersihkan kita punya usus kita, neutraliskan asid dalam badan. Yang kedua, dia lindung usus kita supaya benda yang kita makan tu dapat menahan. Yang ketiganya, dia dapat memberikan tenaga. Kalau kita rasa letih, lengah, tak bermaya, minum aloe vera ni, dia akan buat kita jadi energize lah, makin bertenaga, right?
So kalau saya tanya makcik ya, saya tanya pakcik ya, agak-agak makcik ya, nak kalau badan kita agak-agak makcik nak badan macam mana? Belah kiri ke belah kanan? Nak yang ini ke? Badan makcik nak badan makcik macam ni ke macam ni? Tengok. Nak macam mana? Nak yang ini. Kalau macam ini, kalau keadaan kondisi badan macam ini macam-macam penyakit tau. Gout, kencing manis, darah tinggi, kanser, insya-Allah pasti datang menziarahi. Nah, so kita mesti kekalkan badan kita supaya sentiasa berada dalam keadaan macam ni. Okey, insya-Allah kita akan sentiasa sihat lah. So macam mana nak bagi jadi macam ni? Senang saja, ambil aloe vera, kan? Minum aloe vera. Minum, nampak? Magic. Minum aloe vera, nampak? Dengan meminum aloe vera dia dapat neutraliskan badan kita. Macam kan dalam tu kita nampak serat-serat. Serat-serat ni lah yang balut toksik tadi tu. Balut toksik tadi keluar melalui najis. Serat-serat dia ni. Nampak? So bila badan kita dah bersih macam ni, barulah kita makan madu, kita makan habatus sauda, kita makan macam-macam suplemen, barulah dia memberi kesan yang baik pada badan kita. Kan? Ini makan suplemen, badan belum bersih lagi dah makan suplemen. Ibarat tong sampah tau, tong sampah. Tong sampah makcik beli mi goreng sebungkus, letak dalam tong sampah, lepas tu mau makan balik. Dia tetap kotor lah. So apa yang kita perlu lakukan, kita perlukan bersih kita punya tong tu dulu. Bagi bersih-bersih tong sampah kita tu. Barulah segala benda yang kita masuk tu kekal bersih lah. So saya rasa cukup setakat tu dulu saya punya penerangan tentang aloe vera gel. Okey, untuk lebih detail apa semua boleh PM tepi. WhatsApp kan ataupun lawati saya punya page produk lah. Okey. So saya nak share benda ini sebab benda ini satu benda yang sangat baik lah untuk kesihatan kita yang kita perlu jaga. At least walaupun kita tak nak suplemen lain pun, aloe vera gel mesti mau minum lah. Sebab dia ada satu detox asas, kita panggil produk asas yang perlu setiap orang amalkan untuk maintain dia punya kesihatan lah. Okay. So iyalah kan, sebab kalau kita dia gini sebenarnya, kenapa kita nak sihat? Kenapa kita nak sihat ni? Gini sebenarnya, kenapa kita nak sihat? Yang pertama, kita nak elakkan daripada diziarahi penyakit. Satu, alright. Yang kedua, walaupun kita sihat, kita nak maintain kesihatan kita tu, supaya kalau boleh kita nak hidup lama. Kalau boleh nak tengok sampai cucu kahwin, nak tengok cicit kahwin kalau boleh kan. Kalau kita ni sebagai parent, kalau boleh kita nak maintain kesihatan kita, kita nak tengok anak kita kahwin, kita nak tengok cucu kita kahwin, kita nak tengok cicit kita kahwin. Sebab tu perlu amalkan produk kesihatan ni. Alright. Lepas tu yang ketiga, untuk kekalkan kita punya, orang kata kalau dalam bahasa ni, keremajaan lah. Anti penuaan. Kan saya cakap tadi dua benda yang kita tak boleh garanti. Okey, mati dengan tua. Tapi kita dengan meminum aloe vera gel dengan kandungan asid amino yang ada dalam ni. Asid amino tu adalah bahan asas protein. So bila kita minum ni, sel kita tu sentiasa baru. Sentiasa produce sel baru. So kita dengan ceritanya lambat tua lah. Senang cerita lambat tua kan. So itu antara benda-benda kenapa kita perlu amalkan suplemen lah. Untuk elakkan penyakit, untuk maintain kita punya kesihatan, dan untuk kita punya anti penuaan lah. Menjaga kita semua organ-organ dalam badan kita. So sekian saja dari saya, PCM Teguni. Berjumpa di next time dengan sharing dan produk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.